Senang je lah masukkan dalam formula 5 tolak kosong sama dengan negatif 1 ni bahagi dengan dia punya masa. Okay, so dari P ke Q, macam cikgu cakap tadi, dia akan ambil masa 2 saat. Okay, so kamu hanya bahagi dengan 2 saat sahaja. So 5 tolak kosong bahagi 2, jawapan dia adalah 2.5. Okay, 2.5 jawapan dia. 5 bahagi 2 jawapan dia adalah 2.5. And kamu jangan lupa dia punya formula, dia punya unit. Kamu sudah tahu ni meter per second bahagi dengan second. So jawapannya dalam meter kita ada 2. Okay, kita ada 2 second. So negatif 2. Okay, so tu dia punya jawapan untuk pecutan ataupun acceleration from P ke Q. Okay, from P ke Q. Jadi kalau kamu tengok sini lagi kita ada pecutan troli X dari Q ke R. Okay, Q ke R. So ni kita tahu Q dia sini 2 saat. Okay. Lepas tu ke R dia akan ambil masa 4 saat. Okay. Daripada Q dia start dengan 5 meter per second dan kelajuan dia jadi 15 meter per second. Okay, jadi soalan yang untuk B, dia tanya pecutan troli X dari Q ke R. Okay, Q ke R. So kalau kamu tengok sini, okay, dari Q ke R, kita kena kira dulu dia punya hal laju bahagi dengan dia punya masa. So kita sudah tahu R ni adalah 15 meter negatif 1. Kita kena ambil yang final. R ni adalah final kita. Ni adalah kita punya initial, kita punya awal. So tolak dengan 5 meter negatif 1. Okay. Bahagi dengan masa. So ni kita ada 2 saat. R ni kita ada 4 saat. Okay. 2 saat, 4 saat. Jadi 4 saat yang final, ni kan final kita, bahagi dengan 2 saat yang initial. Okay, 2 saat yang initial. Jadi kita dapatlah sini 15 tolak 5 bahagi 4 tolak 2. So 15 tolak 5 adalah 10 dan 4 tolak 2 adalah 2. Okay, so 10 bahagi 2 jawapan dia adalah 5. Okay, 5. Dan kamu jangan lupa unit sebab kita sudah tahu ni meter per second bahagi second. So meter kita ada 2 second dekat sini S negatif 2. So itulah dia punya itu adalah pecutan daripada Q ke R. Okay. So ni kita akan tengok pula yang C, R ke S. Okay, R ke S. So R ke S ni adalah 4 saat, S adalah 6 saat. Okay. Pecutan daripada R adalah 15 meter per second. S adalah 10 meter per 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. Jadi kamu kena kira lah berapakah pecutan troli. Okay, so berapakah pecutan troli tersebut. Okay, daripada R ke S. Jadi seperti biasalah kamu kena masukkan dulu formula yang kamu kena masukkan dulu nilai yang terakhir. S ni adalah final kita yang akhir. R ni adalah initial kita yang awal. So final kita adalah 10 tolak dengan sini 15. Awal kita punya initial meter per negative per second. So final kita, masa kita adalah 6 saat. Okay, 6 saat bahagi dengan initial kita punya awal, kita punya masa 4 saat. Okay, so kamu dapatlah sudah 10 tolak 15. Dapatlah jawapan 6 tolak 4
dapatlah sini. So, dapatlah negatif 5 bahagi 6 tolak 4 adalah 2. So, negatif 5 bahagi 2 dapatlah jawapan. Negatif 2.5. Okay. Negatif 5 bahagi 2 dapatlah jawapan sini. Negatif 2.5. So, negatif 2.5. Kamu jangan lupa unit. Kalau kamu lupa unit, memang confirm akan kena tolak markah. So, kamu kena ingat meter second per second. So, meter kita ada 2 saat dekat sini. So, S negatif 2. Okay, so sebenarnya pecutan ataupun acceleration ni cikgu harap kamu boleh faham. Okay, soalan dia. Okay, so ni adalah kita mau tengok dia punya nyah pecutan. Troli X dari R ke S. Nyah pecutan ataupun dalam English adalah deceleration. So maksudnya kita mau tengok. Okay, kita mau tengok berapakah nyah pecutan ataupun berapakah deceleration. Berapakah kelajuan yang buat S ni menjadi lebih lambat daripada R. So kita tahu R ni adalah 15, ni adalah 10. So kita tahu S ni adalah lagi lambat berbanding dengan R ni dia lagi cepat. Okay, jadi kita kena kira apakah pecutan yang buat S ni lagi lambat daripada R. Okay. Jadi kita tengok. Jadi untuk dapatkannya pecutan adalah kamu just ni sahaja tolak. Okay. Negatif 2.5 pecutan troli X dari R ke S. Okay. Pecutan dari troli X dari R ke S. Jadi yang daripada jawapan dekat atas ni, okay, daripada jawapan dekat atas ni kamu sudah dapatlah. Kamu sudah dapat negatif 2.5 meter per second square. Kan kamu sudah dapatkan jawapan tadi untuk C. Dan untuk dapatkannya pecutan, okay, untuk dapatkannya pecutan ataupun deceleration, kamu kena buat ni. Kamu kena tukar dia punya positif negatif. Okay, positif negatif. Ya. So dapatlah sahaja jawapan negatif sama dengan negatif, dia akan jadi positif. So 2.5 ms negatif 2. Okay. So kalau kamu tidak faham, kamu tengok kat sini. Acceleration adalah apabila kereta bergerak ke arah kanan. So acceleration sentiasa positif. Okay. Kalau deceleration adalah bila kereta bergerak ada daya bergerak ke arah kiri yang buat kereta makin lambat. Contohnya macam S. So dia akan jadi negatif. Sebab itulah kalau kamu tengok S ni dia sedikit lambat. Okay, kamu tengok R ni lagi cepat berbanding dengan S. So maksudnya dia akan ada satu daya acceleration yang bertentangan arah. Kalau dia bertentangan arah, dia mesti adalah negatif. Okay, dia mesti adalah negatif. Sebab itulah tadi kamu sudah dapatkan jawapan negatif 2.5 meter per second square untuk jawapan yang C. Dan untuk dapatkan nyah pecutan ataupun deceleration, kamu sudah tahu setiap kali ada deceleration dia mesti dalam bentuk negatif. Dia akan berada ke arah kiri, okay, dan dia akan dalam negatif. So negatif jumpa dengan negatif 2.5 negatif dapatlah positif 2.5 ms negatif 2. So sebab dia positif, kamu tidak perlulah tulis positif. So jawapan dia hanyalah 2.5 ms negatif 2. Okay, so kamu kena ingatlah setiap kali acceleration dia akan sentiasa ke kanan. Acceleration adalah positif. Deceleration daya tu adalah ke kiri dan dia sentiasa berbentuk negatif. Okay, jadi kita tengok soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir dan kita akan akhirkan video ni. Average acceleration. Contohnya example, velocity of a car increases from 2.0 meter per second at 1.0 second to 16 meter per second at 4.5
second. What is the car average acceleration? Okay, so velocity of the car increases from 2 jadi 16. Okay, so maksudnya awal-awal adalah 2.0 meter per second. So contohnya ni kita ada kereta A. Okay, so dia bergerak dalam masa 1 saat. Okay, so yang B ni bagi senang gini nak cikgu lukis. So contohnya kita ada satu kereta. Okay, satu kereta ni dia bergerak dalam, okay, kita ada satu kereta ni dia bergerak dalam 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. Dia bergerak selama 1 saat. Okay, dan kita juga ada satu kereta B ni dia okay, so dia bergerak adalah 16 meter per second dalam masa 4.5 saat. Okay, so maksudnya ni dua-dua adalah kereta yang sama. Okay, dia bergerak daripada A ke B, dia makin cepat. Okay, dia bergerak daripada A ke B, dia memecut, dia accelerate daripada A ke B, dia start dengan 2.0. Okay, kereta yang sama, dia bergerak lagi laju menjadi 16. So mula-mula dia bergerak hanya 1 saat dan dia ambil masa 4.5 saat untuk dia sampai 16 meter per second. So dia memecut. So kereta yang sama ni dia makin cepat. So dalam soalan ni dia tanya apakah acceleration, apakah pecutan kereta ni daripada titik A ke titik B. Macam manakah kereta ni menjadi makin cepat? So macam cikgu sudah ajar kamu tadi, formula dia adalah kita punya final velocity ataupun had laju akhir tolak dengan initial velocity ataupun had laju awal. Okay, bahagi dengan kita punya masa akhir. Ni masa akhir kita bahagi dengan masa awal kita. Okay, jadi kamu masukkan sahaja formula. So kamu masukkanlah sahaja formula dekat sini. Okay, kamu masukkan sahaja formula dekat sini. Okay, so kamu masukkan sahaja formula dekat sini 16. Okay, 16 dan juga masa dia sini adalah 4.5. Okay, dan kita ada yang initial dia, yang mula-mula. Okay, mula-mula kereta tu hanya bergerak 2.0 dan juga dia bergerak selama 1 saat. So ni adalah kita punya mula-mula dan ni adalah kita punya akhir. Okay, so kamu sudah masukkan semua dalam formula, dapatlah 14 bahagi 3.5. So 14 bahagi 3.5 jawapan dia adalah 4. So kamu jangan lupa dia punya unit. Kalau kamu lupa unit, kamu akan terus kena tolak markah. Okay, so 4 kamu kena tengoklah meter per, kita ada 2 second. So negatif 2. Okay, kenapa negatif 2? Sebab dia bahagi. Okay, so inilah jawapan kamu. M meter per second square. Nah, dia punya jawapan. Okay, minta maaf. So jawapan dia adalah 4 meter per second. Okay, itulah dia punya jawapan ataupun 4 ms negatif 2. Okay, jadi ini sahajalah kita punya video untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham, okay, kamu boleh tanya cikgu bila-bila.